Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita masih bicara lagi tentang tajuk mandi dan hukum dan jenisnya. Kita masuk pada bahagian-bahagian mandi, bahagian-bahagian mandi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, amin. Bahagian-bahagian mandi. Mandi terbahagi kepada dua bahagian. Mandi terbahagi kepada dua bahagian. Nanti kita akan sebut nanti mandi, iaitu mandi yang diwajibkan dan juga mandi yang disunatkan. Mandi yang diwajibkan dan juga mandi yang disunatkan, insya-Allah nanti kita akan hurai berkait tentang bab mandi. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunat. Yang sunat kita juga akan bicara nanti perkara-perkara yang sunat. Sunat apa dia? Benda yang kita buat kalau kita mandi dapat pahala. Walau bagaimanapun, walaupun dia ada mandi-mandi sunat tertentu, sebagai contoh mandi pada hari Jumaat, mandi pada hari raya Aidilfitri ataupun hari
hari raya Adha, walaupun bagaimana di sana kita kiaskan kepada mandi-mandi, walaupun mandi itu pada hakikatnya ada waktu-waktu, contohnya mandi pada hari Jumaat. Walau bagaimanapun kalau kita mandi biasa, pada masa yang sama kita niat mandi itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mandi itu juga dikira mandi sunnah, dapat pahala. Kerana apa? Kerana dalil yang kita sebut dah sebelum ni dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang kita sebut dah sebelum ni tentang hikmat-hikmat mandi. Sebelum ni kita sebut sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang bersih. Suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang bersih. Jadi kita mandi itu tujuan apa? Kita niat dalam hati kita, tujuannya kerana kita nak membersihkan tubuh badan kita. Kerana membersih tubuh badan ni termasuk dalam syarat sah sembahyang kita. Kerana kita nak sembahyang bukan kata syarat mandi dah, syaratnya suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun menghilangkan najis pada pakaian, menghilangkan najis pada badan, dan juga menghilangkan najis pada tempat yang kita letakkan ketika kita nak sembahyang. Jadi menghilangkan najis pada badan satu tuntutan sebagai syarat kepada sah sembahyang. Jadi kalau tak mandi pun, kalau dia tu bersih, sahlah sembahyang kita. Tetapi kalau kita mandi, ketujuannya nak membersihkan tubuh badan kita, sebab tubuh badan kita ni kemungkinan ada najis, ada kotoran, ataupun ada peluh. Walaupun peluh tu tak najis, kita nak menghilangkan peluh kerana apa? Nak bagi badan kita ni tidak berbau. Tidak berbau kerana apa? Sebab sebentar lagi ni kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebentar lagi ni kita nak berhimpun sembahyang berjemaah di kalangan orang ramai. Orang suka tak kadang-kadang kalau badan kita berbau? Nescaya orang takkan suka. Jadi apa-apa pun yang kita buat, mulakan perbuatan kita tu perbuatan yang niat semata-mata kerana Allah, kerana ibadat dengan adat ni di atas niat saja. Ibadat ataupun adat, contohnya kita nak pergi kerja mandi, adat mandi. Tapi kalau kita mandi tujuannya nak membersihkan tubuh badan kita, nak menyihatkan tubuh badan kita, nak menyegarkan tubuh badan kita untuk nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mandi itu dikira ibadat. Walaupun nampak mandi, tetapi kalau kita mai sembahyang, kita buat ibadat, nampak ibadat, tapi tujuan kita lain daripada Allah, kira ibadat dah? Tak kira ibadat. Walaupun nampak ibadat, nampak sembahyang, nampak puasa, nampak buat benda baik, tapi tujuan matlamat kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak ibadat, maka hak benda tu menjadi sia-sia sahaja. Sia-sia sahaja amalan kita, kerana perbuatan yang kita buat tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalam sembahyang kita kerap kali kita mengulang-ulang bacaan doa iftitah, walaupun dia termasuk dalam sunat HA. Kalau tak baca pun sah, tapi sunat kita baca supaya nak peringat diri kita, nak ketuk hati kita supaya ingat bahawa kita berkata sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah, bukan kerana apa. Kerana Allah. Sama hak ni jugalah mandi, memang kita mandi. Sekurang-kurang kita hak di Malaysia ni sekurang-kurang mandi hak sunat sekurang-kurangnya 2 kali ataupun 3 kali lah, ataupun sekurang-kurangnya sekali kita mandi. Niat apa? Nak membersihkan tubuh badan, kerana membersih tubuh badan adalah tuntutan
Islam suruh kita bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tuntutan yang besar, kerana dia termasuk dalam syarat sah sembahyang kita. Kerana dia termasuk dalam syarat sah sembahyang kita. Sembahyang dia bukan masuk hak rukun. Syarat sebelum nak sembahyang, mesti tubuh badan kita tu bersih. Jangan ada najis dan sebagainya. Kalau ada najis, sembahyang kita tidak sah. Kan kita sebut iaitu menghilangkan bau, menghilangkan rasa, menghilangkan warna. Cuma hak warna yang kita sebut sebelum ni sekiranya susah untuk dihilangkan, dimaafkan oleh syarak. Sekiranya darah tu sedikit pada pakaian, susah untuk nak dihilangkan. Kita sabun, kita gosok, tak keluar juga darah tu, maka dimaafkan oleh syarak. Tapi kalau kita ni ke hak banyak pakaian, kita tak pakai dah. Kita tak pakai, kita pergi sembelih lembu, sembelih ayam, kita pakai pakaian lain. Yang kita nak semayang, pakaian lain. Tapi kalau tak ada pakaian kita selai tu saja, tapi ada darah, kita basuh tak keluar, cuci tak keluar, maka kalau sedikit dimaafkan oleh syarak. Kan kita sebut dulu najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan. Baik, dia kata terbahagi kepada dua. Satu yang wajib. Ini hak wajib lah. Kalau tak mandi yang ni, maka amalan-amalan kita tidak sah. Sebagai contoh, ada sahabat kita tanya tadi, mengulangi pelajaran yang kita mengaji dah sebelum ni, iaitu Al-Jabair dan Al-Asaib. Ulang baliklah. Mungkin terkena pada diri sahabat kita, dia main tanya, kita beritahulah. Sebab apa? Berlaku pada dia sama apa yang berlaku pada sahabat Nabi yang kita sebut dulu ni. Seorang ketika mereka dalam perjalanan pi musafir, seorang sahabat ini terkena batu. Kan ingat dah hadis Nabi kita sebut dulu ni tentang tajuk Al-Jabair, tentang Al-Asaib, balutan pada anggota yang luka, balutan pada anggota yang patah. Seorang sahabat Nabi dalam bermusafir terkena batu menyebabkan kepalanya berdarah. Maka dia balutlah kepala yang berdarah tu. Maka nak jadi cerita, di waktu malam dia bermimpi. Mimpi menyebabkan berlaku junub, berlaku hadas besar, iaitu mimpi jimak, dan maksudnya menyebabkan keluar mani. Maka sahabat ni mengadu kepada sahabat-sahabat lain, adakah perlu dia kena buka nak mandi ni dan buka balutan ni? Maka sahabat lain berkata, tidak ada pilihan lain, kena buka balutan tu. Kena buka balutan tu. Maka dia pun buka, dia pun mandi, menyebabkan sahabat ni mati. Menyebabkan sahabat ni mati. Kenapa? Kepala yang luka dia buka, ketika mandi darah keluar dah. Darah keluar menyebabkan sahabat ni mati. Maka sahabat-sahabat lain balik mengadu dekat Nabi tentang apa yang berlaku. Maka Nabi beritahu, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Kenapa kamu tidak bertanya kepada orang yang mengetahui? Itu setiap permasalahan. Kadang-kadang kita tanya orang yang tak tahu, maka dia akan beritahu benda-benda yang kadang-kadang boleh membinasakan diri kita sendiri. Maka Nabi kata hanya mandi pada anggota yang sihat, pada balutan di kepala tu hanya sapu pada balutan, lepas tu bertayamun. Kan tiga yang kita sebut dulu ni. Jadi terkena pada sahabat yang tanya tu, kebetulan sama sebiji matu dia, ada balut pada badan dia. Maka balut tu masih maksudnya tak buka lagi. Kalau dia buka menyebabkan mudarat pada hak balutan tu tak buka. Macam mana buat? Kebetulan dia juga bermimpi. Maksudnya berlaku hadas besar. Macam mana buat? Sama sebiji macam hadis Nabi tadi ni. Macam mana buat? Basuh pada anggota-anggota yang sihat. Basuh pada anggota-anggota yang sihat. Contohnya hak balutan tadi di perut. Buat operation di perut. Basuh tak mana? Kawasan yang hak balut tu basuh pada anggota yang sihat sahaja.
Yang anggota yang dibalut hanya ambil air sapu di atas balutan, bukan basuh, sapu di atas balutan tadi. Lepas tu ganti dengan tayamum. Tiga-tiga kena. Dia kena mandi, basuh anggota yang sihat. Yang mana sihat dia kena wajib basuh. Anggota yang balut dia kena sapu di atas balutan dan ganti dengan tayamum. Tayamum duanya lah, iaitu muka dan dua tangan. Muka dan dua tangan. Habis Ustaz, kalau terkena pada anggota tayamum, balutan tu ada pada anggota tayamum, contohnya muka, contohnya tangan, macam mana? Yang tu kena sama juga, cuma sembahyang menghormati waktu. Esok ni sembuh, besok ni dia kena sembahyang lain. Kalau balutan itu terkena pada anggota tayamum iaitu muka dan tangan. Tapi kalau anggota-anggota lain sama saja. Basuh anggota yang sihat, tempat yang balut tu sapu air di atas balutan, lepas tu tayamum. Sebagai contohnya lah, setelah dia semalaman dia sembahyang, dia hanya untuk, kalau sekiranya wuduknya tak batal, dia nak sembahyang isyak sekali lagi ni, dia kena tayamun lain. Kalau tak batal lah. Tadi kalau batal dua-dua. Wuduk pun dia kena, tayamum pun dia kena buat juga. Sebab apa? Sebab ada balutan. Itu pun kalau wuduk terkena pada anggota wuduk lah. Tapi kalau di perut kena tayamum dah. Tak payah lah. Tayamum hanya untuk mandi wajib sahaja. Tayamum hanya untuk mandi wajib. Kalau wuduk tak perlu. Kenapa? Sebab bukan di balutan tu di anggota wuduk. Balutan tu lain daripada anggota wuduk. Tapi kalau balutan tu terkena pada anggota wuduk, kena tayamum. Kalau dua balutan, dua tayamum. Contohnya dua kaki dibalut, maka dua tayamum. Jadi kalau kena pada anggota tayamum, hanya dia sembahyang menghormati waktu, walaupun balutan setahun sekalipun. Dalam tempoh setahun tu kalau dia mati, sembahyang dia dikira sah dah. Contohnya setahun meninggal dia. Sedangkan kena anggota tayamum balutan, sembahyangnya tetap sah. Tapi kalau dia sembuh, maka dia wajib qada. Jadi kita pilihlah nak sembuh ataupun nak mati. Nak sibuk Ustaz, apa qada pun tak apa, no? Qada pun tak apa, janji sembuh. Maksudnya ulang baliklah. Sebab sahabat kita tanya, kita ulang balik tajuk yang kita mengaji dulu ni, iaitu Al-Jabair dan Al-Asaib. Balutan ini penting tuan-tuan untuk kita, untuk ingat. Kadang-kadang biasalah, kadang-kadang kita mengaji, kadang lupa. Kita nak kena utuh mengaji ni, dia tak berhenti-berhenti, hari-hari mengaji, nak kena ulang-ulang. Kerana apa? Kadang-kadang lupa. Sama juga dengan ustaz pun, kalau dia tinggal 2-3 bulan COVID-19 tak main mengajak, dia pun lupa. Dia pun lupa nak mengajak. Sebab apa? Lama dia tak ulang gaji. Baik, kita sambung. Yang pertama, mandi yang diwajibkan. Ini dia sebut ni, dia tak tajuk bab mandi lagi ni. Dia habak ni kata, hak kena mandi wajib tu hak berlaku apa? Yang pertama, mandi yang diwajibkan. Mandi yang diwajibkan ialah apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi, maka ibadat yang memerlukan kepada bersuci tidak sah dilakukan tanpa mandi. Kena mandi dulu baru sah mengangkat hadas kecil. Maksudnya kena angkat hadas besar dulu. Kena semua mandi wajib ni, itibari yang kita sebut dulu ni, itibari kepada seluruh badan. Dia tidak ada tertib macam mana itibari pada anggota wuduk. Yang kita wuduk ni dia ada tertib. Kalau wuduk itibari pada anggota-anggota tertentu. Wuduk itibari pada anggota-anggota tertentu. Tetapi kalau mandi wajib itibari kepada seluruh badan. Hak mandi wajib ni dia kena hati-hati. Kalau kita mengangkat hadas kecil anggota-anggota sahaja, muka, kawasan muka sahaja kita kena basuh. Kawasan sempadan muka, tempat tumbuh rambut sehingga bawah dagu, telinga, anak telinga, bertemu telinga, kena anggota kawasan muka tu kena basuh. Tak boleh terhalang. Walaupun sebahagian yang paling kecil tak kena saja tak sah wuduk.
Tangan maksudnya bermula daripada hujung jari, hujung kuku sehingga ke siku, itu sempadannya. Kalau tak basah lengan tak apa lagi. Kalau kepala bagi kita Imam Syafi'i selai rambut pun tak apa dah. Imam Syafi'i lah. Kalau Imam Hanafi 1/4. Kalau Imam Hanafi tengok kita wuduk, mayang tak sah dah. Awal-awal takbir tak sah dah. Sebab 1/4. Kalau Imam Malik tengok Imam Hanafi berwuduk pun tak sah dah. Kerana Imam Malik seluruh kepala. Cuma kita Imam Syafi'i, kita menyapu seluruh kepala termasuk sunat. Kita buat juga. Kita buat juga macam Imam Hanafi. Imam Hanafi wajib kita. Imam Malik wajib seluruh kepala. Tapi kita sunat menyapu seluruh kepala. Kena bagi nak. Imam Syafi'i mudah. Kena surat rambut pun dah sah. Kaki pun sama, dia ada sempadan. Bermula daripada tempat tumbuk, bermula daripada kuku, sempadannya sampai ke buku lali. Itu sempadannya. Tetapi bagi hak mandi wajib, itibari kepada seluruh badan kita. Tidak terkecuali. Walaupun dengan surat rambut ke tak kecuali, walaupun sebahagian yang paling kecil tak boleh terhalang, walaupun sedikit ayam, semua bagi kena badan kita. Ini yang payah sikit. Kena bagi semua. Kali itu Sayyidina Ali, dia bermusuh dengan rambutnya. Kerak dia mencukurkan rambutnya. Dia tengok Nabi basuh rambut sehingga 3 kali, basuh sungguh-sungguh, menyebabkan Sayyidina Ali bermusuh dengan rambutnya. Kerap dia mencukurkan rambutnya. Hak mandi wajib kena jaga. Kena seluruh badan, tidak terkecuali walaupun sebahagian yang paling kecil. Semua kena bagi kena. Tak boleh halang. Cuma yang hak kadang-kadang hak kita duk risau, berangkat hadas kecil ataupun hadas besar, yang kita risau apa dia? Di bawah kuku. Selalu saya ulang-ulang sebut nak peringat diri saya dan juga diri tuan-tuan, ingatkan anak-anak, kat yang sahabat-sahabat kita yang tak main, potonglah kuku. Tak payah duk sayanglah. Takut-takut tuan-tuan. Kerana apa? Nak kena masuk juga di atas kuku dan juga di bawah kuku. Bayangkan di bawah kuku kita panjang tu kita tak bersih. Di bawah kuku tu ada benda-benda yang terhalang. Walaupun benda tu kecil sekalipun, wuduk kita tak sah. Mandi wajib kita tak sah. Agak-agak kalau wuduk kita tak sah, mandi wajib kita tak sah, mayang kita sah dah? Semayang kita tak sah. Ini yang kita takut. Jadi selalu saya ulang-ulang sebut, potonglah kuku kita ikut sunnah Nabi. Ni nampak isi macam ni. Kalau tengok macam ni nampak isi. Isi duduk di atas, kuku duduk di bawah. Jangan kuku duduk di atas, isi duduk di bawah. Kenapa? Bila kuku duduk di atas, isi duduk di bawah, maka di sana ada rongga-rongga. Bila ada rongga-rongga, angin boleh masuk. Maka ketika kita berwuduk, ketika kita mandi wajib, air juga mesti kena masuk. Ini kena jaga-jaga. Balik potong lah. Tak payah duk sayang lah. Sayang buat apa? Seminggu sekali hari Jumaat potong. Beli selalu saya duk ulang-ulang. Beli kepit kuku yang besar tu. Kan kita bukan kuku kanak-kanak, bukan kuku budak-budak. Yang kecil, yang nipis. Kita ni dah tebal dah. Dah kasak dah. Beli kepit kuku tu yang besar tu, yang harga amat besar tu. Bukan tiap-tiap minggu kita beli. Kepit kuku tu bukan tiap-tiap minggu kita beli. Mungkin kita beli setahun sekali lah kot, no? Tak tahu. Kan 2 tahun sekali kot, no? RM4 tak sampai RM10 kot kita beli. Besar tu potong pun sedap lagi bunyi gedegung. Potong pun bunyi best sikit, tidak kan? Kat kuku pun, kepit kuku kita pun kadang-kadang kalau kecil tu dia akan patah kerana kuku kita dah tebal. Baik. Maka ibadat memerlukan kepada bersuci, tidak sah lakukan tanpanya. Sebab-sebab, tengok sebab-sebab yang mewajibkan beli. Sebab apa kita kena mandi wajib? Dia ada sebab-sebab, bukan saja-saja mandi wajib ni. Ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya dia sebut ni ialah janabah, haid ataupun melahirkan anak, iaitu wiladah ataupun nifas dan juga mati. Hak ni nak kena mandi. Cuma hak mati ni wajib kepada orang yang hidup, tak wajib kepada orang mati. Orang mati dia tak mati dah. Macam kita kata bagi salam lah, hak kita bagi salam sunat. Yang hak orang hidup wajib
jawab salam. Tapi kalau kita pergi kubur, kita sunat bagi salam, hak ahli kubur tak wajib jawab. Jadi kalau mereka jawab, gerak je nak kita. Pakat lari habis tu. Pergi kubur, Assalamualaikum. Mereka jawab, Waalaikumsalam. Pakat lari habis. Jadi, yang ni maksudnya nak abad kata, dia kata, mati wajib ke atas kita lah untuk nak mandi, nak mandi jenazah tu, iaitu menjadi tuntutan apa? Tuntutan fardu kifayah, iaitu memandikan, mengkafankan, iaitu menyembahyangkan, lepas tu mengebumikan. Tuntutan apa? Tuntutan fardu kifayah. Kalau ada orang dah menguruskan, nah, dia lepaslah, tak dosa dah satu kampung. Tapi kalau tak ada orang yang menguruskan, maka tuntutan tu berdosa satu kampung. Tuntutan fardu kifayah. Macam kita semajmuah ni lah sama, termasuk dalam tuntutan fardu kifayah. Contohnya kita mai sembahyang maghrib, kita mai sembahyang isyak, kita mai sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Orang yang tak mai sembahyang di rumah tak dosa dah. Kerana apa? Sebahagian yang buat, orang dia lepas dah. Tapi kalau semua tak buat, semua kampung tu berdosa. Cuma kita orang yang tak mai ni berterima kasih kepada orang mai lah. Tukar-tukar lah, tak kerja malam, mai pagi. Kerja pagi, mai malam. Kita tukar-tukar shift. Kerja kita boleh buat shift, sembahyang juga kalau boleh kita pakat-pakat mai. Kerana ganjarannya begitu besar. Sama jugalah tuntutan hak mandi wajib tu, tuntutannya besar dah. Besar, pahalanya besar. Sehingga Nabi kata, pahalanya umpama di antara satu kerak dengan satu kerak tu. Orang yang mandi, orang yang kafan, orang yang menyembahyangkan, pahalanya satu kerak. Orang yang mengapan, orang yang mandi, orang kafan, pahalanya satu kerak. Lepas tu menyembahyangkan dan mengumikan jenazah, tambah lagi dengan satu kerak. Sahabat Rasulullah, di antara satu kerak dengan satu kerak tu banyak mana? Nabi kata umpama bukit yang besar, macam bukit Uhud tu pahalanya. Banyak tak? Lebih kurang 7 kilometer. Bukit Uhud 7 kilometer. 7 batu. Lebih kurang 7 kilometer. Maksudnya jauh tak? Jauh, pahala besar tu. Tu kita tuan-tuan, kalau kita tak mampu nak sembahyang, sekurang-kurangnya kita mengiringi jenazah. Kita tolong apa yang buat takdir kapan, kita tolong ayat dan sebagainya. Kurang-kurangnya kita ada habuan kita. Tak sembahyang mayat lah sembahyang yang mudah sekali. Beza dengan sembahyang lain, nak kena rokok, nak kena sujud, doa sujud dak ni dak. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua selawat ke atas Nabi. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat salam. Mudah tak? Mudah, tak payah rokok, tak payah duk sujud sebagainya. Mudah saja. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua selawat atas Nabi. Takbir ketiga doa. Doa. Sekurang-kurangnya kalau lelaki Allahumma fil lahu. Kalau perempuan Allahumma filha pun tak apa dah. Minta doa. Tak reti bahasa Arab, baca bahasa Melayu dalam hati. Dia pun jangan baca mulut lah, baca dalam hati. Ya Allah ampunkan dosa. Tak apa dah tu. Dapat dah pahala. Buat dengan tak buat. Bapa esok kita sembahyang sekurang-kurangnya mengisahkan diri kita, mengingati kita juga satu masa nanti kita akan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, sebab-sebab mandi yang pertama ialah janabah. Mana janabah, maknanya junub lah. Ini berlaku. Orang lelaki pun berlaku, orang perempuan pun berlaku dengan junub. Orang lelaki pun mimpi, orang perempuan pun mimpi juga. Orang perempuan mimpi. Sebab Nabi kata orang perempuan itu saudara bagi orang lelaki, sama. Orang perempuan pun mimpi berjunub, orang lelaki pun berjunub. Dia orang perempuan pun mimpi, orang lelaki juga bermimpi, berjunub. Apabila berjunub, maka wajib ketika dia nak sembahyang, wajib dia mandi. Cuma menyegerakan mandi itu sunat dah. Kalau dia menangguh-nangguh, hukumnya makruh. Jadi bila nak sembahyang, kalau dia berjunub, hukumnya haram. Kecuali dia tak tahu.
Mana tahu hari Jumaat mai sembahyang Jumaat dah. Mai sembahyang subuh dah hari Jumaat. Balik rumah tengok-tengok bini duk mandi wajib. Awak apa? Mandi wajib. Allah. Abang lupa lah. Maka dia kena sembahyang lain lah. Dia kena qada sembahyangnya. Ustaz, saya jadi imam hari tu Ustaz. Adakah perlu kena sembahyang habaq kan jadi kat makmum ni suruh qada balik sembahyang? Tak. Dia sahaja yang tak sah. Orang lain sah. Jangan nak main habaq pula. Ni nak dah bimbang pula abang pula ni. Hari Jumaat hari tu saya nak beritahu kat tuan-tuan. Hari tu ni saya ada besar jadi imam. Jadi kena qada balik dah. Dia saja kena qada. Hak makmum sah. Jangan nak main habaq pula lah. Maka dia pun semandi, dia kena sembahyang, kena qada lah. Tetapi duk tengah-tengah sembahyang teringat, dia kena wajib segera berhenti. Kalau dia terus juga hukumnya haram, hukumnya berdosa sebab dia sembahyang dalam keadaan berhadas. Dia berhenti, bekuk hidung keluar bagi orang lain ganti. Kalau tak ada orang ganti, pakat niat mufaraqah mereka, tak ada orang nak ganti. Semua pakat tak reti nak ganti. Pakat tak reti ganti, niat mufaraqah. Keluar imam, buat masing-masing seorang-seorang lah. Kalau tak ada, tapi insya-Allah lah kita duk mengaji ni, tu orang yang duk belakang tu imam tu orang yang nombor 2 tu imam. Jangan duk tebeng-tebeng duk belakang tu imam, tak jadi tak apa. Tak jadi tak apa. Kalau jadi jenuh kita ketak tuan-tuan. Tak jadi tak apa. Jadi kalau jadi, dialah orang yang bertanggungjawab untuk nak ganti tu imam. Untuk dia nak ganti tu imam. Tu jangan duduk belakang tu imam tu, kena jaga tu. Tengok belakang tu imam tu dia ada kapet special. Perasan tak? Tok Bilal selalu duduk Tok Bilal tu. Dia juga akan nak ganti berbila berlaku hak benda-benda yang emergency macam tu lah. Emergency sama ada dia berjunuk, sama ada najis ke, ada pula keadaan ada benda-benda yang batalkan sembahyang. Apabila dia tutup hidungnya, dia keluar, maksudnya dia berhadap, maka hak kita ni, hak duduk belakang imam tu naiklah. Sebab apa? Kita dapat pahala jemaah. Kalau tidak, rugilah, kita tak dapat pahala jemaah, hanya kita dapat sedikit sahaja. Dan kita niat mufaraqah, jadi pahala kita kurang, tak dapat 27 darjat yang Nabi sebut. As-salatul jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna darjah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Jadi rugilah. Bukan RM27, bukan RM2,700, bukan RM2,700,000 dah. Allah nak bagi ni tak sama. Di antara satu darjat dengan satu darjat tu, Nabi kata di antara langit dan bumi. Boleh bayang tak macam mana? Tak boleh nak bayang. Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Kita beri wabih ni baik. Asal makna jenamah ialah jauh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabadurat bihi an junub, maka kelihatanlah olehnya akan Musa dari jauh. Maknanya jauhlah. Junub ni maknanya asal makna ialah jauh. Perkataan janabah dalam penggunaan biasa adalah dengan makna mani yang memancuk. Memancuk keluarlah maknanya. Hak di segi makna janabah, hak pertama yang Quran tu maknanya jauh. Tapi di segi hak janabah penggunaan biasa ialah mani yang keluar memancuk. Tu makna pada hak janabah tadi ni. Mani yang keluar memancuk dia sebut ni. Ia juga digunakan makna jima' ataupun persetubuhan. Jima' ataupun persetubuhan. Orang yang bersetubuh walaupun tak keluar mani, tetap dia berjunuk juga. Contohnya dia masuk hasyafahnya, di antara lelaki perempuan masuk lepas hasyafahnya, maka dia kira janabah. Maksudnya dia berhadas besar walaupun mani tak keluar sekalipun, maka dikira junub, berhadas besar, maka dia kena mandi apabila dia nak sembahyang. Cuma kita kalau waktu malam
waktu malam berjunuk dan sebagainya, kita sejuk nak mandi, sebelum tidur sunat kita berwuduk. Contohnya tengah malam lah, sejuk nak mandi junuk tengah malam ketika bersama dan sebagainya, maka sunat kita sebelum kita tidur kita basuh, lepas tu kita sunat berwuduk. Sekali lagi pagi esok ni kita bangkit untuk mandi wajib. Sikit lagi. Ia juga digunakan dengan makna jima' ataupun persetubuhan. Oleh itu, orang yang berjunuk ialah orang yang tidak suci yang disebabkan oleh keluar mani atau persetubuhan. Dia dinamakan demikian kan disebabkan janabah. Seseorang itu jauh daripada, iaitu tidak boleh menunaikan sembahyang selagi mana dia berada dalam keadaan tersebut. Ni kita ingat kita sampai tentu dulu. InsyaAllah nanti kita akan sebut nanti tajuk dia sebab-sebab janabah. Sebab-sebab janabah. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita baca surah Al-Mu'minun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم